Ya Rasulullah, mengenangmu, menjejaki sirahmu, membuatkan kami rindu padamu, mengagumi kepribadianmu, menyanjungi akhlakmu. Wahai kekasih Allah, ketenangan, ketabahan, kesabaran dan perketimu, inspirasi hidup kami, dirimu sebagai ikutan dan teladan. Wahai Rasulullah, kami amalkan akhlakmu yang mulia, pasti disayangi ibu dan bapa, disenangi guru, rakan dan taulan. Permusuhan dapat dihindarkan, hidup aman dan damai. Rahmat Allah memayungi kami. Gunung Kinabalu tinggi menjulang, khazanah indah menggampai awan. Sambutan Maulid Rasul bakal menjelang, pelancaran norma baharu saya bawakan. Kumpang bergema, warisan pusaka, dipalu oleh teruna dan dara. Majlis bermula, tirai dibuka. Assalamualaikum, pembuka bicara. Yang berusaha Tuan Haji Ishak bin Zulkifli, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Setah. Yang dihormati Tuan Haji Munir bin Haji Saleh, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Wan Sulaiman Siddiq. Yang dihormati Ustaz Muhammad Nazir bin Ishak, Penolong Kanan Pentadbiran dan Kurikulum. Yang dihormati Encik Ghazali bin Musa, Penolong Kanan Hal Irwal Murid. Yang dihormati Encik Muhammad Qadri bin Abdul Rani, Penolong Kanan Kurikulum. Guru-guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, rasa syukur setinggi-tingginya kehadirat Allah dengan izin rahmat dan kekurniaannya memungkinkan kita bertemu kembali sempena program pelancaran sambutan Maulid Rasul peringkat sekolah kebangsaan Wan Sulaiman Siddiq bagi tahun 2021. Seperti mana yang kita sedia maklum, negara kita sedang menghadapi situasi yang agak mencabar pada waktu ini. Penularan wabak COVID-19 ini adalah kali kedua kita menyambut sambutan Maulid Rasul dan dalam norma baharu dengan mematuhi setiap SOP yang telah ditetapkan. Lebak kemiri, pohon rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menada, mohon berkat yang Maha Esa. Hadirin yang dimulakan, bagi menjunjung keberkatan dalam majlis, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Hasani. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini, kami memohon kehadrat-Mu ya Allah. Tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amal ibadah kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, kembalikanlah generasi kami ke jalan yang Engkau redai ya Allah. Lindungi kami daripada ujian-Mu yang berat seperti pelakuan jenayah, maksiat, wabak, penyakit, persakitan, kemiskinan dan seumpama dengannya. Ya Allah, gunakanlah keharmonian serta kesejahteraan kepada seluruh penduduk kami ini. Jadikanlah masyarakat kami sebagai masyarakat yang bersatu padu, sentiasa ingin bertolong bantu, bermuafakat antara satu sama lain, sama ada hal dunia maupun akhirat. Allahumma inni na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami melindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan daripada segala penyakit berbahaya yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis yang kita rencanakan ini berlangsung dengan jayanya.
Hadirin yang dirahmati sekalian, tanggal 12 Rabiul Awal dalam bulan Hijrah merupakan satu tarikh keramat dalam sejarah umat Islam di seluruh dunia, yang mana pada tarikh tersebut lahirlah junjungan mulia Nabi Muhammad SAW yang membawa petunjuk kepada seluruh umat manusia. Untuk maklumat hadirin sekalian, tema sambutan pada tahun ini adalah Manhaj Rabbani dan Ummah Berkualiti. Pergi ke kota membeli selasih, sayang saudara buat halwa, berilah kata simpulan kasih, sulamkan mesra, satukan jiwa. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Munir bin Haji Saleh, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Wan Sulaiman Siddiq, untuk menyampaikan bingkisan kata sebagai aluan pembuka bicara. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih pengurusi majlis. Yang Berusaha Tuan Haji Ishaq bin Zulkifli, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Star. Yang dihormati Ustaz Muhammad Nazir bin Ishaq, Penolong Kanan Pentadbiran SK Wan Sulaiman Siddiq. Tuan Haji Ghazali bin Musa, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Ustaz Muhammad Qadri bin Abdul Rani, Penolong Kanan Co-Curriculum AJK Sumur SK Wan Sulaiman Siddiq, guru-guru dan murid yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin serta kurnianya kita dapat bersama-sama dalam majlis pelancaran program Sahsiah Unggul Murid, yakni Sumur SK Wan Sulaiman Siddiq tahun 2021 dalam zaman yang penuh cabaran ini. Dalam melahirkan modal insan yang seimbang daripada aspek kebijaksanaan minda dan kepribadian mulia, inilah yang bakal membawa negara kita ke tahap yang lebih baik. Program Sumur yang dilaksanakan di sekolah dilihat merupakan satu program yang sangat tepat dilaksanakan. Program Sumur adalah satu program yang perlu diadakan di sekolah bersesuaian dengan hasrat kerajaan, iaitu melahirkan murid yang memiliki personaliti terpuji dan boleh dicontohi. Saya melihat usaha ini sebagai satu proses memperkasakan kesedaran anak-anak tentang kepentingan memiliki akhlak yang baik, sikap positif dalam kehidupan. Hari ini dapat kita lihat para remaja semakin hari semakin leka dengan segala teknologi yang ada dan tidak mempunyai ketahanan diri dalam menghadapi cabaran hidup. Nilai dan akhlak semakin nipis dan budi bahasa terhadap orang yang lebih tua diabaikan. Selaras dengan ini, program seumpama ini diharap dapat melahirkan murid yang mempunyai jati diri yang jitu dan mempunyai daya kepimpinan yang tinggi serta cemerlang dalam pelajaran. Saya juga menaruhkan keyakinan yang tinggi kepada guru-guru semua di atas usaha dan pengorbanan yang dilakukan selama ini. Saya percaya tugas mengurus dan mentadbir serta memastikan kemajuan sekolah serta akhlak murid serta berada pada tahap yang baik bukannya perkara mudah. Namun saya yakin dengan kesungguhan semua matlamat menjadikan murid sekolah ini memiliki sahsiah yang terpuji akan dicapai. Hadirin yang dihormati, besarlah harapan saya agar semua guru dan murid dapat meneruskan aktiviti program ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan melaksanakannya dengan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mendoakan supaya program ini dirahmati Allah dan perpisahan kita selepas ini dilindunginya, dan kita semua tergolong dalam kalangan mereka yang beriman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada berusaha Tuan Guru Besar atas ucapan alu-aluan yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin sekalian, seterusnya marilah sama-sama kita mendengar amanat dan nasihat daripada Tuan Haji Ishak bin Zulkifli daripada Pegawai Pendidikan Daerah Kota Setar sekaligus merasmikan majlis sambutan Maulid Rasul peringkat sekolah kebangsaan Wan Sulaiman Siddiq. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam KS Lead Number 1 dan salam KS Madinah Semur. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berusaha Tuan Guru Besar, yang berbahagia Ustaz Munir, yang berusaha Barisan Penolong Kanan, yang berusaha yang dihormati Tuan Pengurusi PIBG Sekolah Kebangsaan Sulaiman Siddiq, dan seterusnya yang saya hormati lagi saya kasihi barisan para guru dan anak-anak Sekolah Kebangsaan Wan Sulaiman Siddiq sekalian. Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul pada malam Maulidur Rasul yang akan kita sambut pada esok hari. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak pengurusan Sekolah Kebangsaan Wan Sulaiman Siddiq atas kesudian menyebut saya ke Majlis Pancaran Sahsiah Unggul Murid ataupun Sumur dan sambutan Maulidur Rasul 1443 pada tahun ini. Untuk makluman semua, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Setar menyokong dan memberi kerjasama yang sepenuhnya dalam program-program berbentuk pembangunan modal insan sebegini. Pada zaman yang penuh cabaran kini, kita perlu memiliki modal insan yang seimbang dan berkepribadian mulia untuk membawa negara ke arah kehidupan yang sejahtera. Sehubungan dengan itu, jalinan dan kerjasama pihak sekolah dan PIBG perlu dimantapkan dalam menangani pelbagai isu yang boleh menggugat jati diri anak-anak kita di sekolah. Di antara usaha pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menangani cabaran yang timbul ialah inisiatif mewujudkan program Sahsiah Unggul Murid atau Sumur adalah langkah yang sesuai untuk menghasilkan modal insan yang cemerlang. Program Sumur merangkumi aspek-aspek dalam melahirkan murid yang bersifat mutadayyin, berbudi bahasa, penampilan diri dan jati diri. Jika semua aspek dalam program Sumur ini dapat dihayati oleh semua pentadbir sekolah, guru-guru, PIBG dan murid-murid, maka hasrat KPM untuk melahirkan modal insan yang seimbang akan dapat direalisasikan. Sekiranya murid-murid menghayati keempat-empat elemen ini ataupun membudayakannya dalam kehidupan mereka, maka akan lahirlah modal insan yang berdaya tahan, berkepimpinan dan bersemangat patriotik serta bersifat ibadur rahman.
Besarlah harapan saya agar semua warga Sekolah Kebangsaan Wan Sulaiman Sidik terus menjalankan aktiviti-aktiviti dengan penuh rasa tanggungjawab dan melaksanakannya dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mendoakan semoga majlis kita pada malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bersesuaian dengan sambutan Maulidur Rasul yang akan kita raikan pada esok hari bertepatan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq, yang mana Nabi kita mengaku bahawa baginda dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak manusia, iaitu akhlak yang terpuji. Jadi, besarlah harapan saya pihak sekolah akan memastikan semua anak-anak kita mempunyai akhlak seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sukacitanya saya merasmikan pelancaran program Sahsiah Unggul Murid Sumur dan sambutan Maulidur Rasul peringkat Sekolah Kebangsaan Wan Sulaiman Sidik bagi tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak bibit jangan tak dihirau, gusar esok ke sarang sirimau. Anak didik harusnya dirisau, gusar esok engkau yang dipisau. Dulu tunggu diturut balik, dulu diam sekarang celik. Dulu tahu waktu balik, dulu diam sekarang cerdik. Nak dilenturnya bulu biar dari rebungnya, kelak pasti mereka kan terjaga akhlaknya. Nak dibentukkan tubuh bukan dari bengkungnya, susun atur mereka sebelum kenal dunia. Habis main di tanah sebelum senja ke rumah, takut nanti tersalah bawa pulang masalah. Tak endah yang sekarang, cakap jangan sebarang, elok awal dilarang untuk kau jadi orang. Tunggu diturut balik, dulu diam sekarang celik. Dulu tahu waktu balik, dulu diam sekarang cerdik. Satu, hendak berjaya mendarat jangan, pastikan jika malu bertanya sesat jalan. Biar lapar sehari asalkan kenyang bertahun, biar berkerut dahi asalkan minda beralun. Kedua, semua nasihat sampai tua, ketua perlu jua nasihat sampai tua. Masuk semua benua, pelusut dalam luar, hormat tanpa bersua walau darjah sempurna. Tiga, lain liga lain cara, elak geliga dalam rasa media masa. Dahulu kerana lidah badan kau binasa, sekarang kerana mata jemari berbicara. Cara bicara yang keempat, semua telinga harus pekan nenek moyang yang nasihat majoriti ramai leka. Terlena dibuai mimpi dek dunia cereka, hanyut dihempas ombak tinggi gah lupa mereka. Lima, usah dikira kanan kiri, cermin untuk hidup kerana hidup tiada siri, kerana hidup tiada sisi. Bila hati mula hitam, lupakan kisah silam, nilam usah disiram. Ku siram yang keenam biar mekar dalam hati, ingati putus urat dan tenaga urat besi. Korbannya bukan calan tak hilang dimakan hari, bajakan jasa-jasa mereka dengan budi-budi. Anak pipit jangan tak dihirau, gusar esok ke sarang sirimau. Anak didik harusnya dirisau, gusar esok engkau yang dipisau. Dulu diam sekarang celik, dulu tahu waktu balik,
Majlis merakamkan setinggi-tinggi perhargaan di atas ucapan perasmian sebentar tadi. Berkat rimbunya si pokok jati, tempat burung selalu bertemu. Sekali hidup biarlah bererti, isikan akal dengan ilmu. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis kita diteruskan lagi dengan sesi ceramah Maulid Rasul yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Ahmad Zawawi bin Muhammad Yasin. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallahu katsira. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, akhlak yang baik, suri teladan yang baik. Siapa-siapa yang nakkan Allah dan hari akhirat, maka perbanyakkanlah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahagia Tuan Haji Ishaq bin Zulkifli, pegawai PPD Kota Star, yang berusaha Tuan Haji Munir bin Haji Saleh, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Wan Sulaiman Siddiq, barisan guru penolong kanan, sahabat rakan guru, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu yang dianjurkan oleh Panitia Agama Islam dan Bahasa Arab Sekolah Kebangsaan Wan Sulaiman Siddiq. Mudah-mudahan dengan perkongsian ilmu ini kita dapat beroleh manfaat yang banyak untuk kita pergunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari insya-Allah. Syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala mengurniakan kepada kita berbagai-bagai nikmat, yang mana kalau kita cuba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, nescaya tidak akan mungkin dapat kita hitung. Lebih-lebih lagi dua nikmat yang terbesar, iaitu nikmat iman dan Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, dalam banyak-banyak makhluk yang Allah ciptakan kita, ada makhluk yang mati, ada makhluk yang hidup. Makhluk yang mati seperti meja, kerusi, tidak mampu berbuat apa-apa. Manakala makhluk yang hidup ini ada tiga. Yang pertamanya tumbuh-tumbuhan. Syukur pada Allah. Allah tak pilih kita untuk jadi tumbuh-tumbuhan. Bayangkan jika kita menjadi rumput, dipijak-pijaknya kita. Syukur juga kita tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi binatang. Bayangkan kalau kita menjadi lembu, kita menjadi kerbau, kita menjadi kambing dan sebagainya. Lebih-lebih lagi apabila tiba hari raya korban, kenduri kendara, disembelihnya kita tuan-tuan. Tetapi Allah pilih kita untuk menjadi manusia, makhluk hidup yang bernama manusia. Yang mana kalau kita pelajari ilmu mantik, manusia itu ditarifkan sebagai al-insan hayawanun natik, iaitu manusia itu binatang, tetapi binatang yang berakal. Kita manusia, manusia yang berakal. Lebih-lebih lagi syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berada dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sesungguhnya para anbiya dan para mursalin cemburu dengan Allah, memohon kepada Allah supaya mereka juga menjadi umat Nabi Muhammad
tetapi Allah tidak mengizinkannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sayangnya Nabi kepada kita, rindunya Nabi kepada kita, kasih dan cintanya Nabi kepada kita. Mana mungkin kalau Nabi tidak kasih dan sayang kepada kita, Nabi sanggup mengetuk setiap rumah yang berada di Taif. Kenapa Nabi mengetuk tiap-tiap rumah? Kerana Nabi telah melihat syurga, Nabi telah melihat neraka. Nabi tidak mahu umatnya masuk ke dalam neraka. Lalu Nabi mengetuk setiap pintu yang ada di Taif untuk menyampaikan ajaran Islam. Tapi tuan-tuan, apa yang Nabi dapat? Hanya kelukaan, hanya kesakitan, kaki yang berdarah dilakukan oleh penduduk Taif. Lalu malaikat berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau kelukaan ini yang kau dapat, kesakitan ini yang kau dapat, bolehkah kalau kami angkat gunung ini, kami hempap ke seluruh penduduk Taif, biar mereka mati di sini?" Lalu apa kata Nabi? Jangan. Nabi tidak membenarkan malaikat melakukan itu. Nabi berkata, barangkali ketika ini mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul, mungkin satu hari nanti anak cucu mereka akan beriman kepada Allah dan Rasul. Lihat tuan-tuan, Allahu Akbar, sayangnya Nabi kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, suatu hari malaikat Jibril melihat Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Malik membakar neraka. Malaikat Jibril turun bertemu Rasulullah dalam keadaan yang pucat lesi, keadaan yang takut, ketakutan bertemu Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Jibril, apa yang terjadi kepada kamu? Kenapa keadaan kamu begini? Muka kamu pucat lesi, penuh ketakutan." Lalu Jibril memberitahu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi aku melihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat penjaga neraka." Malaikat apa anak-anak? Iaitu malaikat Malik, untuk membakar neraka daripada api yang merah, api yang berwarna merah yang panas. Lalu Allah memerintahkan lagi malaikat penjaga neraka untuk membakar lagi selama 1000 tahun, sehingga api itu berubah menjadi berwarna putih. Lalu Allah perintahkan lagi untuk membakar, sehinggalah api di dalam neraka itu berubah menjadi hitam. Bayangkan, sekiranya panasnya api neraka itu, kalau terkeluar sedikit sahaja daripada pintu neraka, walaupun sekecil-kecil lubang, sebesar lubang jarum, nescaya akan hancurlah dunia ini. Lalu Rasulullah berkata kepada Jibril, "Jibril, apa yang kau takutkan Jibril? Kau adalah malaikat yang setia. Kau tidak pernah melakukan dosa kepada Allah. Kau adalah malaikat yang senantiasa menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah." Lalu dijawab oleh Jibril kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kau bayangkan malaikat Azazil yang Allah letakkan dia ke dalam neraka abadan abada selama-lamanya. Apatah lagi jika dibandingkan dengan aku, malaikat yang biasa-biasa." Hadirin dan hadirat sekalian, bayangkan keadaan Jibril apabila melihat neraka. Di kesempatan itu juga, Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Jibril, kau dah tengok neraka, cuba kau cerita sikit, apakah yang berkenaan dengan neraka?" Lalu Jibril pun menceritakan kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya neraka itu ada 7 pintu. Pintu yang pertama untuk orang kafir, pintu kedua untuk orang yang munafik, pintu yang ketiga untuk orang yang menyembah api, seterusnya pintu keempat, kelima dan keenam." Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, kau kata tadi pintunya ada 7, tetapi kau cuma cerita 6 sahaja. Ceritalah Jibril." Jibril dengan terdiam seketika. Lalu ditanya oleh baginda lagi, maka Jibril pun menceritakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya pintu yang ke-7 itu adalah untuk umatmu yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala." Bagaikan halilintar. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkara itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Nabi meraung sehingga pingsan. Jibril juga menangis. Lalu Jibril memangku baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila tersedar daripada pingsan, baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Jibril, kau kata tadi pintunya ada 7. Dan 1 pintu tu adalah untuk umatku.
Adakah salah seorang ataupun seorang daripada umatku yang akan masuk melalui pintu itu? Tuan-tuan, Nabi bertanya begitu kenapa? Dengan harapan biarlah pintu itu memang ada 7. Pintu itu memang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad, tetapi Nabi penuh berharap agar tidak ada seorang pun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk melalui pintu itu. Sayangnya Nabi kepada kita. Lalu Jibril pun menjawab, "Ya Rasulullah, ada ya Rasulullah." Tatkala mendengar sahaja kalimah daripada Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus masuk ke dalam rumah. Nabi tak keluar selama seminggu. Nabi tak keluar daripada rumah selama seminggu. Nabi ke masjid, Nabi balik. Nabi ke masjid, Nabi balik. Ketika berdiri, Nabi menangis. Ketika duduk, Nabi menangis. Ketika solat, Nabi menangis. Mengenangkan kita umatnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sayang dan rindunya, kasihnya Nabi kepada kita. Satu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling kau rindui ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang paling aku rindui adalah umat akhir zaman." Siapa tuan-tuan umat akhir zaman? Kita tuan-tuan perempuan umat akhir zaman. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa kau rindu mereka?" Dijawab oleh Rasulullah, "Mana mungkin aku tidak merindui mereka. Mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka beriman kepada aku dalam keadaan sekalipun mereka tidak pernah melihat dan menatap wajahku." Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan, rindunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu di dalam surah Isra yang berbunyi, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa." Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hari ini saya bukanlah nak menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Hari ini merupakan hari untuk kita mengenang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang insan agung, seorang insan yang kasih dan sayang dan cinta kepada umatnya. Maka di perjalanan itu, pendek cerita, sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, "Wahai Muhammad, dongaklah kepala dan bermohonlah." Mendongaklah dan bermohonlah. Nabi kita tuan-tuan tunjukkan kepada kita adab yang baik sebagai seorang Nabi. Walaupun Allah berkata begitu, Nabi Muhammad baginda tidak kelam kabut, tidak beria-ria sangat nak mohon. Allah berkata, "Wahai Muhammad, mendongaklah dan bermohonlah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Allah, Kau telah berikan banyak kelebihan kepada umat-umat terdahulu. Kau beri kelebihan kepada Nabi Adam. Bagaimana kau beri kelebihan kepada Nabi Isa yang boleh menghidupkan yang mati, mengubati penyakit. Bagaimana kau lihat kelebihan yang kau berikan kepada Nabi Daud yang boleh melembutkan besi. Bagaimana kau beri kelebihan kepada Nabi Musa yang boleh berbicara denganmu. Bagaimana kau beri kelebihan dengan seorang Nabi yang bernama Sulaiman menguasai, memerintah satu kuasa kerajaan yang sangat besar." Di sini tuan-tuan nak beritahu kepada kita bahawa Rasulullah ini punya adab yang sangat baik, akhlak yang sangat baik. Rasulullah tidak gelojoh, tidak sama sekali beria-ria untuk memohon apa sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dekat sini Rasulullah kata kepada Allah, "Sekarang ni kau dah berikan banyak kelebihan, terserah pada Allah Subhanahu wa taala nak bagi apa dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu Allah berkata, "Aku mengangkat engkau menjadi kekasih aku." Oh, ya Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan kekasih Allah. Tak lebih daripada itu lagi, Allah berkata, "Dan aku akan beri keutamaan kepada umatmu di akhirat nanti." Untungnya kita tuan-tuan dan puan-puan. Tak sayangkah kita kepada Nabi? Sudahlah kita ini menjadi umat kepada kekasih Allah. Kita juga diberi keutamaan di hari akhirat nanti.
para anbiya dan mursalin, tanpa kita nak merendahkan martabat mereka, berkali-kali memohon kepada Allah, ya Allah bagilah kami jadi umat Nabi Muhammad, tetapi Allah tidak mengizinkan. Hadirin dan hadirat sekalian, sayangnya Rasulullah, cintanya Rasulullah kepada kita daripada awal nafas hingga hujung nyawa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kekasih Allah, tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya. Tatkala ketika mana Rasulullah sudah sampai di penghujung usianya, Allah memerintahkan malaikat Israel, Israel, kau turunlah bertemu dengan kekasih aku, tapi kau pakai baju elok-elok, kemas-kemas menyerupai manusia pakai baju elok-elok, dan jika dia izinkan kau masuk, barulah kau masuk ke dalamnya. Maka turunlah malaikat Israel untuk melaksanakan tugasnya. Sahabat memberitahu baginda, ya Rasulullah, di luar sana ada seorang berpakaian kemas tetapi wajahnya tidak pernah kulihat, ingin bertemu denganmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun berkata, ia adalah orang yang akan menghilangkan kelazatan dunia dan yang akan mengurangkan jamaah, dan dialah yang akan mencabut nyawaku nanti. Izinkanlah dia masuk. Maka sahabat pun dengan rasa sebu, dengan rasa sedih mengizinkan malaikat Israel untuk masuk bertemu Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, kata malaikat Israel. Tatkala bertemu malaikat Israel, Rasulullah bertanya, Jibril, Jibril mana Jibril? Jibril mana Jibril? Dia tak nak tengok dekat aku ke ya Rasul? Kata Rasulullah. Jibril tuan-tuan sedang menyembunyikan dirinya. Menyembunyikan diri dalam arti kata lain, tidak sanggup untuk melihat bagaimana kekasih Allah ini nak dicabut nyawanya. Mana sanggup Jibril melihat Rasulullah dicabut, kekasih Allah ini dicabut nyawanya. Maka turunlah Jibril apabila namanya dipetik oleh Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu Jibril pun turun menghadap Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, tak adakah berita yang kau nak ceritakan kepada aku ni untuk menghiburkan aku? Lalu Jibril pun berkata, ya Rasulullah, ketika ini ya Rasulullah, semua malaikat dan para bidadari syurga tengah sibuk. Mereka tengah sibuk untuk mengemas syurga, untuk menyambut kehadiranmu ya Rasulullah. Rasulullah berkata, segala puji bagi Allah. Kau tahu kan Jibril, bukan itu yang aku nak tahu. Apalagi Jibril, maka Jibril pun berkata, ya Rasulullah, di kala ini dan di waktu ini semua para malaikat sedang beratur berbaris untuk menyambut kehadiranmu, perjalananmu menuju ke syurga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, segala puji bagi Allah. Kau Jibril, kau tahu kan Jibril, bukan itu yang aku nak tahu. Jibril berkata lagi, ya Rasulullah, apakah yang sangat kau tak nak takutkan lagi? Kau memang sudah dijamin, dijanjikan Allah untuk masuk ke dalam syurga. Lalu Rasulullah berkata, Maha suci Allah, kau tahu kan Jibril, bukan itu yang aku nak tahu. Ya Rasulullah, sesungguhnya syurga itu diharamkan untuk orang lain, melainkan apabila semua umatmu masuk ke dalamnya. Rupa-rupanya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, Rasulullah mengingatkan tentang umatnya, nak tahu cerita tentang umatnya. Tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila malaikat Jibril menceritakan tentang perkara itu. Lalu bersedialah malaikat Israel untuk mencabut nyawa Rasulullah kekasih Allah. Tatkala nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut, Rasulullah merintih. Aduh, sakitnya saat-saat menerima kematian itu. Sedangkan di ketika itu Rasulullah berada dalam sangat-sangat kesakitan. Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau beginilah saatnya sakitnya untuk mati, maka biarlah kesakitan seluruh hamba-Ku ditanggung olehku. Bayangkan tuan-tuan, di saat akhir hujung nyawa Rasulullah kesakitan, Rasulullah berdoa dalam keadaan yang sakit supaya kesakitan umat baginda sallallahu alaihi wasallam ditanggung oleh Nabi. Sebab itu tuan-tuan, para ulama ada mengatakan, memang
kematian itu satu yang sangat menyakitkan. Tapi 1/3 sahaja sakitnya, 2/3 lagi telah ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, daripada cerita-cerita yang saya ceritakan tadi, terbukti di sini jelas kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seorang yang sangat mencintai kita, seorang insan yang sangat merindui kita, seorang insan yang menyayangi dan mengasihi kita, dan seorang insan yang sanggup berkorban apa sahaja jiwa dan raga hanya untuk kita. Persoalannya di sini, tuan-tuan, bagaimana dengan kita? Adakah kita mencintai Rasulullah sebagaimana Rasulullah mencintai kita? Adakah di dalam diri kita ada rasa sayang, rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pepatah Melayu ada menyebut, tak kenal maka tak cinta. Jadi untuk kita mencintai Rasulullah, seharusnya kita mesti kenal siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, boleh catatkan apakah dia ciri-ciri ataupun cara untuk kita mengenang jasa sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya untuk kita mengenal baginda sallallahu alaihi wasallam bukan hanya pada satu sudut, tetapi ada berbagai sudut. Mudah-mudahan dengan apa yang saya cuba kongsikan lagi ini menjadikan kita seorang yang cinta dan kasih kepada Rasulullah. Kalau kita melihat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, untuk kenal Nabi SAW melalui rupa bentuk Nabi, bagaimana uban Nabi, bagaimana tubuh badan Nabi. Di dalam kitab berjanji bagaimana untuk kita kenal Rasulullah melalui kelahiran Nabi SAW. Tapi hari ini saya khususkan hanya kepada untuk kita kenal jasa-jasa Nabi SAW. Yang mana apabila kita lihat ataupun kita hayati jasa-jasa Nabi ini, kita akan rasa terhutang budi bahawa Rasulullah SAW ini memang sangat berjasa kepada kita. Yang pertamanya, tuan-tuan, yaitu pahala berganda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah agar setiap ibadah amalan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad digandakan pahalanya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, sesungguhnya umat-umat terdahulu umur mereka ada yang mencecah 1000 tahun, ada yang mencecah 1500 tahun. Tetapi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina 60 ila 70 sahaja. Di antara 60 hingga 70 tahun sahaja average-nya. Maka dengan sebab itu baginda tahu benda ni. Umur umat Nabi Muhammad tidak panjang. Baginda mohon kepada Allah, ya Allah, gandakan setiap ibadah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, tuan-tuan, kalau kita solat secara berjamaah, jika solat sendiri kita hanya beroleh 1 ganjaran, tetapi apabila solat berjamaah kita beroleh 27 ganjaran. Cuba bayangkan, kalau satu hari kita solat, berapakah ganjarannya? 135 ganjaran. Seterusnya 10 tahun berapakah yang dapat kita perolehi ganjaran pahala daripada Allah? Inilah yang dikatakan gandaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, tuan-tuan, jika 30 tahun kita solat secara berjemaah, berapakah ganjaran pahala kita? Menyamai dengan usia 1000 dan 1500 tahun umat yang terdahulu. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Yang keduanya adalah pahala yang berkekalan. Menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohon kepada Allah, ya Allah, setiap ibadah amalan yang dilakukan oleh hamba-hambaku, oleh umat-umatku ini, biarlah ianya berkekalan. Berkekalan yang bagaimana? Berkekalan hingga mereka meninggal dunia. Dirakamkan dalam satu hadis, iza mata ibnu adam fanqata amalu illa min salas, sadaqatun jariyah, al-ilmu yantafa'u bih, wa waladun salihun yad'ulah. Apabila meninggal sahaja anak Adam, maka terputuslah segala amalan melainkan 3 perkara, iaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang pertama sedekatun jariyah. Sebab itu, tuan-tuan, satu hari apabila saya balik kampung saya dekat Bagan Serai, di sana ada sebuah masjid
yang dibina lebih kurang pada tahun 1897 oleh seorang yang bernama Haji Din. Haji Din ini telah mewakafkan tanahnya untuk dibina untuk masjid tersebut. Maka tuan-tuan, bayangkan jika kita berwakaf, jika kita ada kelebihan kemampuan, kita berwakaf, bersedekah untuk membina masjid contohnya. Selagi mana masjid itu berdiri, selagi mana orang masih mengerjakan ibadah di dalamnya, selagi itulah pahalanya mengalir masuk ke kubur. Itu yang pertama, sedekah jariah. Kemudian yang kedua, al-ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Satu hari seorang ibu, tok wan tua-tua bertanya kepada saya, "Ustaz, macam mana kita nak ajar ilmu? Kalau ustaz bolehlah ajar. Macam saya ni macam mana nak ajarkan orang?" Saya pun panggil, "Mak Tok, nak ajarkan ilmu tak perlu yang besar-besar. Biar yang besar-besar ni pakarnya, doktor, pakar tentang ilmu-ilmu tersebut. Kita ini biarlah sekecil-kecil ilmu. Contohnya, biarlah kita ajarkan surah Al-Fatihah. Perbetulkan bacaan surah Al-Fatihah, anak-anak cucu kita pun sudah menjadi ilmu yang bermanfaat." Bayangkan jika anak cucu kita nanti menjadi orang ahli solat, orang yang rajin mengerjakan sembahyang, Fatihahnya bermula daripada ajaran kita. Sebab itulah pahala itu akan terus masuk ke dalam kubur kita, sekalipun kita telah meninggal dunia. Dan yang ketiga, tuan-tuan, doa anak yang soleh mendoakan ibunya. Saya nak kongsi sedikit tentang bagaimana kehidupan saya semasa kecil. Ayah saya bukan seorang ustaz, ibu saya hanya seorang suri rumah. Tetapi mereka selalu berpesan kepada saya dua perkara. Dalam banyak-banyak yang mereka pesan, saya cuma ingat dua benda sahaja. Dua benda yang mereka pesan. Yang pertamanya adalah jangan tinggalkan solat. Dan yang kedua, dipanggilnya saya, ada adik-beradik lain, doakan ibu dan ayah. Inilah yang paling saya ingat sehingga ke hari ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbana saghira. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang ketiga, untuk kita kenal Nabi, kita cintakan Nabi, supaya rasa lahir dalam diri kita rasa sayang dan kasih kepada Nabi adalah dengan melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Sesungguhnya tuan-tuan, untuk berada di dalam syurga bukanlah sesuatu yang sangat mudah. Untuk berada di sisi baginda, dikasihi oleh Allah dan baginda Rasul, bukanlah sesuatu yang sangat senang. Inilah kuncinya, melaksanakan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah kunci utama untuk kita berada di dalam syurga. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya yang keempat, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita nak kenal Rasulullah, nak cintakan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa rindu dengan Rasulullah, nak berada di sisi Rasulullah di hari akhirat, perbanyakkanlah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kasihlah kepada Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Cintalah Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Kasihi Rasulullah, cintai Rasulullah lebih lagi daripada kita mencintai isteri kita. Kerana apa? Rasulullah lah yang akan menyelamatkan, yang akan memberi syafaat kepada kita. Jika kasih kepada Rasulullah, cintailah Rasulullah lebih daripada suami kita. Bukanlah bermakna kita tidak mentaati suami, tetapi Rasulullah menyuruh kita supaya mentaati dan mengasihi suami. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, setakat ini sahaja perkongsian ilmu yang boleh saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat di hari yang penuh bersejarah ini mengenang kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam.
Saya ingin memohon kemaafan andai ada tutur kata yang menyinggung hati saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu juga datang daripada Allah, tetapi disandarkan atas kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Ahmad Zabawi bin Muhammad Yassin atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Semoga segala ilmu yang telah disampaikan dapat sama-sama kita amalkan. Hadirin yang dihormati, kita serikan lagi majlis kita pada hari ini dengan persembahan murid. Majlis mempersilakan murid sekolah kebangsaan Mansur Sidik untuk memperdengarkan alunan selawat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Adam Haris Muhammad Nasrun. Ana Adam Haji bin Muhammad Nasrun. Ana Adam Haikal bin Muhammad Nasrun. Hayya asdiqai, nastabi'u jaydan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badrul alaina. Fattafat minhu buduru. Misla husnika ma ra'ayna. Qattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsu, anta badrun, anta nurun khawfu nurin, anta iksirun wa khali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad.
Terima kasih atas alunan selawat sebentar tadi. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, persembahan alunan selawat tadi adalah di bawah bimbingan Ustazah Aina Safia binti Aziz. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian Allah, Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai direnjis dipilih. Senyum-senyum, jangan tak senyum. Sudah kita di penghujung majlis. Saya mewakili majlis ini ingin mengucapkan ucapan syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis kita pada hari ini. Sama ada kita secara langsung maupun tidak, moga kita semua akan beroleh keberkatan daripadanya. Di kesempatan ini kami ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah silap sepanjang mengacarakan majlis ini. Sebelum mengundur diri, sambutlah salam manis untuk dan disudahi dengan lafaz suci wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.